العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 9, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 9, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila selesai ia hamba daripada akabah ini, daripada memutuskan dan menyelesaikan akabatul hamdi wa syukri, akabah puji dan akabah syukur, akabah yang ketujuh dalam kitab Minhajul Abidin daripada 7 akabah. Selesai daripada akabah ini, akabatul hamdi wa syukri, dan turunlah ia hamba padanya pada akabah ini. Padanya pada akabah ini makna turun hamba, berhenti hamba, duduk hamba pada akabah ini, pada akabah, dan turunlah ia hamba dan berhenti ia hamba padanya pada akabah ini. Maka tiba-tiba iaitu hamba yang dimaksudnya, yang dikendakinya, iaitu hamba dengan yang ada dengan serta, dengan yang. Dan turunlah ia hamba padanya pada akabah ini, turun dengan padanya pada akabah ini dengan melakukan ibadah. Maka tiba-tiba iaitu hamba dengan yang dimaksudnya, yang dikendak dan yang dikendakinya, yakni daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dua tangannya, antara dua tangan hamba, yakni di hadapan hamba. Maka tiada berjalan pada beribadah kepada Allah melainkan sedikit saja ibadah yang dilakukan, hingga jatuhlah ia hamba di dalam tempat turun perhentian Allah dan pedang rindu dan tanah lapang mahabbah. Jadi hamba ni selesai memutuskan akabah ini, hamba ni melakukan amal ibadah yang sebenar-benarnya, yang dimaksud, yang dikenaki oleh hamba, iaitu beribadah kepada Allah. Tiada berjalan ia hamba, tiada beribadah hamba ni melainkan sedikit. Ibadahnya sedikit, tapi ibadah mereka yang selesai 7 akabah, sedikit ibadah yang sebenar-benar. Ini ibadah sampai hak maqam aulia ni, sedikit saja ibadahnya, hingga jatuhlah ia hamba di dalam tempat turun perhentian Allah. Duduk di tempat turun perhentian Allah, dipanggil duduk di maqam sahlil fadli, dia panggil maqam sahlil fadli, tempat turun kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat turunnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat turun kurniaan.
pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jannatul ajilahnya, syurga yang segera atas muka dunia ni. Sebab ada dua syurga. Syurga ajilah, syurga sekarang, dengan syurga yang akan datang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dua syurga. Syurga di dunia sekarang, syurga di hari akhirah. Syurga dunia sekarang, hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemberian Allah yang paling besar sekali. Ini sampai dah di tempat perhentian kurniaan pemberian daripada Allah. Dan pedang rindu dan padang rindu. Oh, baca pedang pula dah. Dan padang rindu. Pe bagi hatta, dal bagi hatta, nge bagi mati. Dah aku baca pedang, tulis pe bagi atas, dal bagi atas pun baca pedang lagi. Tulis dah tu, pe bagi atas, dal bagi atas. Tulis bagi juga Jawi, tulis bagi juga Jawi, bukan Arab je tulis bagi. Tulis dah, dal tu bagi atas. Salah baca pedang juga. Pedang, pedang. Padang, pe alif, dang. Tahu kan gitu, padang. Pe alif da nge padang. Pe dal nge memang pedang. Tu tulis bagi tapi baca salah juga. Dan padang rindu. Rindu yang luas umpama padang. Rindu yang luas seumpama padang. Ini dipanggil tashbih, musyabbah kepada musyabbah bih ni. Mana rindu yang diserupakan dengan padang pada luasnya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu dia panggil maqam syauq, dia panggil maqam rindu. Hati hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sedikit sahaja. Tapi mereka bukan beribadah sedikit. Mereka setiap saat syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit ibadah tu pun mereka sudah turun kepada tempat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di padang rindu, rindu yang seumpama dengan luasnya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanah lapang mahabbah. Tanah lapang mahabbah. Mana tanah kosong bagi kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah ni, mahabbah yang khasah dia panggil. Mahabbah yang takhsiskan dengan nur, kasih kepada Allah, kasih yang sebenar-benarnya. Rindu yang sebenar-benarnya. Kasih yang sebenar-benarnya, yang mana yang dirindui, yang dikasihi jua, yang ada di basirah, di mata hati. Ini sampai selesai ke-7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin. Baru cerita bab maqam. Baru cerita bab maqam. Maqam sahlil fadli ke, maqam syauq ke, maqam mahabbah ke, maqam syuhud zauq wujdan ke. Ceritalah maqam tinggi-tinggi, duduk sini. Ini pun Imam Ghazali mengatakan segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu pun tak lepas, taubah pun tak lepas. Taubah pun tak lepas. Nak lepas taubah macam mana? Ilmu pun tak cukup. Belajar. Oh, salah kalau begitu dosanya kita. Taubahnya macam mana? Baru tahu salah, baru nak bertaubah. Tu pun hak segera bertaubah. Hak tidak segera bertaubah, buat ringan-ringan je. Alah, dosa kecil. Dosa kecil. Ambil sembahyang, Tuhan hapuskan. Sembahyang, Tuhan hapuskan. Dosa kecil. Ada ni. Dengan sembahyang pun Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil mana? Bukan dosa kecil yang kita kecilkan. Dosa kecil, kalau kita kecilkan jadi besar lalu dah. Dosa kecil yang kita kecilkan, dosa kecil je contohnya. Nanti ambil sembahyang, nanti baca Quran, nanti sembahyang, Tuhan hapus je dosa kecil tu.
Dosa kecil takkan jadi besar lalu dah. Wajib bertaubat, takkan diampuni dengan amal ibadah. Kita duduk tangga tu je kita ni. Dosa mata tak lepas, dosa telinga tak lepas, dosa lidah tak lepas, hak zahir pun tak lepas, dosa hati. Nampak je zahir berdosa, hati baik. Siapa cakap gitu? Tu noh artis cakap gitu. Marah dia artis dah. Jelas artis cakap gitunya. Pergi Makkah, balik aurat tak tutup. Allah tilik hati. Ni biasa dengar ni. Dah pergi Makkah, balik tak tudung kepala. Lepas tu TV pun jemputlah 3 artis hajah kepala dogo. Comel pula TV. Ni nama dah ni cerita ni. Dia hajah tapi kepalanya dogo. Tak tudung kepala. Jadi TV pun panggillah 3 hajah ni supaya membicarakan. Balik Mekah kepala tak tudung. Kira warna. Oh, dia punya kupah macam-macam. Kupah nafsu lah. Tuhan tilik hati. Tuhan jadikan suara saya sedap. Tugas saya hiburkan manusia. Tu pun sudah berpahala. Hiburkan manusia di kelab malam berpahala. Sebab orang tengah stres. Jadi ada ni. Kata zahir je. Mulut je jahat, hati baik. Ada juga mulut jahat, hati baik. Mulut baik ni belum tentu hati baik. Mulut jahat tu sudah cakap lah. Mulut baik, manis je, manis je, manis je. Kok depan, kok belakang belum tentu. Tapi kalau mulut jahat, hati baik, ambil mana ilmu tu? Saya dengar gitu. Nampak je mulut jahat, hati baik. Apa benda pula? Kalau hak zahir tak boleh nak pelihara kitanya, hak hati. Mata, telinga, lidah. Hak kita duduk makan tu, hak yakin halal ke tidak, ke banyak campur dengan syubhat. Pendapatan kita tu, satu, pendapatan kita tu yakin halal, campur dengan banyak yang syubhat, yang kesamaran, tak jelas. Nak kata halal 100% tak pasti, nak kata haram pun tak pasti. Itu dia panggil yang syubhat, yang tak jelas. Pendapatan kita, duit yang kita gunakan, kemudian kita beli barang untuk masuk dalam perut kita tu. Kita beli barang untuk masuk dalam perut kita tu. Siapa yang buat? Kilang lah. Kilang siapa? Ceria Nur Alik lah. Kenal Ceria Nur Alik? Tak kenal sudah lah. Ada cok halal. Yelah, cok halal setahun sekali diperbaharukan lesen tu. Pihak berkuasa pergi periksa lah setahun sekali, bukan duduk di situ tiap-tiap hari. Ada ni. Yakin halal. Hak kita makan dapat masuk dalam perut. Syubhat. Kalau bicara bab kesucian, ketinggian, dia letak hukum haram dah tu. Makruh je, hukum pekah. Ni cerita bak makan, keramak situ, keramak sini, duk kedai kopi 24 jam. Tu. Jadi maknanya tukang buat pun tak tahulah macam mana. Hak ni hak buat di rumah sendiri. Yakin bersih, cara buat tu yakin bersih. Hak buat sendiri kan. Kan rumah kan bersih. Kalau kedai ni faham dia banyak. Ada ni. Rumah bersih betul-betul ni. Ada ni. Tapi bahan yang kita gunakan syubhat. Pendapatan kita campur syubhat. Ini pendapatan syubhat. Bahan yang kita makan pun syubhat. Tukang buat pun kedai. Gitulah. Tapi tuan kedai tutup api pun cerita bak makan lagi dalam gelap, makan nyamuk. Habis yang gini. Kita ni syariat, ni syariat. Hak zahir, hak zahir. Hak perut. Di mata, telinga, lidah, perut. Hak masuk dalam perut kita tu. Nak bicara berhati pula. Daripada sifat-sifat kecelaan. Itu tangga kita. Nak bicara bab makan, dia duduk tangga ni. Cara duduk makan, bab duduk tangga ni.
Selesai ini Aqabah yang ketujuh, Aqabatul Hamdi Wasyukri. Aura cerita bab macam mana duduk maqam sahlil fadli, maqam syauq, maqam mahabbah, rindu hanya kepada Allah, kasih hanya kepada Allah. Ini rindu kasih yang sebenar-benarnya. Tidak ada di basirah, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ada di basirah sahaja, ada di mata hati sahaja. Selain daripada Allah, dia sudah dipanggil mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik pada bab maqam, bukan syirik pada bab syariah. Syirik maqam ni selagi belum sampai maqam fana, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik maqam, bukan syirik syariah. Jangan duduk jaja syirik maqam ni dia kepada kuliah umum. Waktu syirik, oning syirik, akhirnya tukang ceramah pun, saya pun masih lagi syirik. Dia nak cerita apa? Memang dia pun masih lagi syirik maqam sebelum sampai maqam fana. Oh, saya sudah tidak ada syirik maqam. Dia maqam aulia tu saja. Kalau dia sudah tidak ada syirik maqam, maknanya dia sudah naik tangga maqam aulia. Barulah tidak ada selain Allah di basirah. Selagi duduk maqam syariah, syirik kepada syirik maqam. Kita yang belajar, kita yang wa'ama, kita ni bukan di lidah, di hati ni. Kita belaka. Ni duduk ni siapa ni? Kita yang buat. Kita yang mari. Kita yang pilih nak mari subuh ni di surah Imam ni. Kita pilih, kita mari. Syirik. Tak ada kitanya. Semuanya af'alullah. Syirik apa tu? Syirik maqam. Nak hilang syirik maqam ni, maqam fana, maqam awliya. Barulah lenyap. Yang ada malaikat hanya af'alullah. Hak ni jangan lakon hak ni. Lakon hak ni tunduh pada Jabariyah. Jangan lakon. Tak ada salah syariah. Memang bukan kata tak ada salah syariah. Saya yang pilih, saya yang buat. Bukan wajib berpegang di akidah. Saya yang pilih, saya yang buat. Ikhtiar usaha ni saya. Wajib berpegang di akidah. Tidak berpegang di akidah, saya ada pilihan, saya ada perbuatan Jabariyah. Hak maqam fana tu Tuhan yang hilangkan. Di bahasa mereka tidak ada, malaikat af'alullah. Jadi kalau bicara saya di basirah, syirik. Syirik maqam. Faham tak ni? Syariat sedikit pun tak salah. Bukan wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Faham tak ni? Sampai tahap Tuhan yang lenyapkan. Tuhan yang fanakan. Tuhan yang binasakan. Tuhan lenyapkan aghyar selain Allah di hati kita. Barulah naik maqam fana, barulah licin daripada kesyirikan, syirik maqam. Kalau syirik maqam ni dia duduk ceramah dalam kuliah, ni balik awal lah. Syirik habis syirik. Ada ni. Sekarang ni banyak bawakan yang seumpama ni. Dia baca kitab-kitab hakikah, cerita bab syirik, dia letak pada syirik syariat. Ini pun orang noh lah. Makna ada di hati pilihan kita. Ada di hati tadbir kita. Ada di hati perbuatan kita. Mensyirikkan Allah. Sebab pilihan hakiki milik Allah. Tadbir hakiki milik Allah. Perbuatan hakiki milik Allah. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Tak ada. Ada ni. Tapi kita tak sampai maqam hakiki. Kita duduk maqam syariah. Kita wajib berpegang. Kita ada pilihan. Hakiki milik Allah pilihan tu. Kita wajib berpegang. Kita ada tadbir dan usaha perbuatan. Hakikinya hak af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala belaka. Kita cerita hakiki dia bukan sampai maqam hakiki. Kena faham. Kalau ni salah letak terundur pada akidah Jabariyah. Akhirnya mudah-mudah mensyirikkan. Takut selain daripada Allah. Syirik. Allah kata,
Kenapa tidak takut pada selain daripada Allah? Memang takut sangatlah. Tak sekali kalau orang perempuan. Orang perempuan. Ada juga orang perempuan berani, ada. Apa-apa hal di rumah dia, bini dia pergi depan, dia turut belakang, ada. Tu salah posisi orang panggil. Salah posisi dah. Ada apa-apa hal, bini ke depan, suami duduk belakang. Oh, itu salah posisi sungguhlah. Di sana salah kedudukan. Siapa paling takut sekali ke makhluk? Perempuan lah. Tengok orang jahat takut, duduk seorang rumah takut pada apa? Takutlah nanti ada orang tu makhluk tak boleh bekas. Takut pada Allah sudahlah. Ada ni duduk senyap di rumah, serai tepi yo. Orang dah ni nak ada ni. Tengok pada sikit, takut orang perempuan. Abang apa? Takut pada selain daripada Allah. Walah selain daripada Allah tidak boleh bagi sebarang kemudaratan ke atas kita. Kenapa takut? Takut tu termasuk benda ittirari dia panggil. Benda yang bukan kita boleh pilih, nak berani, nak takut tak boleh pilih waktu tu. Kau umpang sengaja pilih takut. Sengaja nak buat takut ada gitu. Dia panggil benda ittirari. Bukan pilihan untuk takut ni. Syarak tak ada hukum langsungnya. Syarak tak ada hukum langsung pada takut ni. Sebab hukum syarak terhenti atas perkara yang dipilih oleh seorang hamba dan hamba melakukan perkara itu, bahawa ada hukum syarak. Hamba memilih dan hamba melakukan, bahawa ada hukum syarak. Sekarang ni takut kepada makhluk ni, adakah seseorang hamba memilih untuk takut? Waktu dia mari, dia panggil ittirari. Syarak tak ada hukum. Ada ni. Tak ada salah situnya. Ia letak hukum syirik. Bayangkan. Kalau bicara bab syirik makam, cerita lain. Syirik makam cerita umum lah, sebab tak ada siapa situ pun. Hak tukar ceramah pun dah siapa situ. Tapi masa bicara kita hakikat, ceritalah. Duduk tangga ni masih lagi mensyirikkan Allah, syirik makam, syirik asrar. Tapi syariahnya tak ada salah apa pun. Kena letak molek. Ni tak tahu nak letak ni. Habis syirik jadinya. Sebab selagi di basirah kita ada pilihan dan perbuatan kita, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana nak hanya rindu kepada Allah, hanya kasih kepada Allah? Kita ni bukan masalah kasih kepada dunia. Bukan kita ni kerana kasih kepada dunia lah kita membelakangkan ilmu fardu ain. Kerana kasih kepada dunia lah kita membelakangkan hukum hakam agama. Atau kasih dunia dicela pada syarak. Tak ada ni. Tapi kita ni ada tak kasih pada dunia? Memang kasih. Tak kasih ke harta benda. Sampai kepada maqam Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, habis licin. Nak guna kita. Habis licin. Tapi habis licin pun Sayyidina Bakar berniaga pula. Bukan habis licin mai duduk mengatik di masjid, bukan. Sayyidina Bakar berniaga pula. Jadi khalifah pagi esok bawa barang lagi berniaga Sayyidina Bakar. Waktu Sayyidina Umar ambil daripada harta Baitul Mal tu, nak jadi khalifah macam mana nak berniaga gini? Dah dia ada keluarga, nafkah. Memang hati kita kasih sangat-sangat kepada harta benda. Kalau hilang, apa nak kalau hilang? Menung. Menung lah. Kita menung. Hilang barang kita kasih, tak menung. Hilang tapai we pun ngamuk dah. Sungguh kau puan, jangan main tapai we dia. Bukan nutup tu, bukan lipat gitu, marah dah. Orang buka lipat gitu, kena buka ke marah kita ni jenis dah bunyi mahal kan. Buka lipat sudahlah murah. Hak murah barulah mudah punah. Jangan barang-barang hak disayang. Kasih sungguh. Kenapa ni? Ni di hati penuh dengan makhluk. Ni kita orang awam. Kedah. Ni dak ni. Hilang benda yang kita kasih ni. Maknanya yes, hilang dah. Yes, Pak Tuhan dia kata. Oh sedap cakap. Hilang motor. Yes,
Sebab apa? Milik Allah. Allah ambil. Cakap apa kita tu? Macam mabuk orang panggil. Hilang motor ni, orang turun masjid ni, tengok motor tak ada. Tak ada motor dah. Yes! Sebab apa? Milik Allah. Allah ambil. Apa masalahnya? Barang Allah. Kan mana? Tu kat ceramah pun duduk. Kata khoya sungguhlah. Mabuk sungguhlah. Dah bila hilang motor, bergerisah. Mana sedih. Hati kita duk gantung ke motor. Betul lah. Motor baru kan duk gosok, duduk belak ni. Ni, kalau hujan berhenti tepi jalan takut basah motor baru. Siapa tak tahu tu, cerita saja je tu. Cerita tambah cerita. Oh, hilang motor. Yes. Nak cerita apa sebenarnya? Tak ada cerita mabuk panggil. Khoya. Kita hilang barang, memang kita duka cita, kita sedih, teringat-ingat, lama pula duk mikir. Sebab apa? Sebab hati kita tu kasih kepada makhluk. Salah ke syariat? Syariat tak salah. Cuma kasih kepada makhluk ni jangan sampai membelakangkan hukum syarak. Ada ni. Tu je hak hukum syaraknya. Nak hilang kasih pada makhluk, nak hanya sampai tangga ni, selesai tunjuk Aqabah dalam kitab Minhajul Abidin. Bukan nak lakon gitu, bukan. Tapi hak tu kan dengar pun boleh dengar ilmu seumpama tu. Ada ni. Molek kalau kau ceramah gitu, hilang motor, yes, kita senyap lagi kereta dia. Lagi kereta dia tengok. Keluar kereta mana? Kata ustaz kau curi dah. Yes, orang tengok kena. Mengamuklah dianya. Ada. Kalau bini lari pun la haula wala quwata illa billah. Jangan duduk ngamuk. Bini tu milik Allah. Siapa masa habis jodoh, dia larilah. La haula wala quwata illa billah. Jangan duduk ngamuk. Kalau ngamuk tu, mau panggil apa ni? Tak ada tauhid ke Tuhan. Duk tauhid ke bini lagi. Bini lagi, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau saya, bini lagi, saya ngamuk juga. Oh, dia ngamuk juga, bini lagi. Dah, siapa dia? La haula wala quwata illa billahnya. Kan bini tu milik Allah. Allah yang menentukan jodoh. Bila jodoh tu, sampai masa habis ke. Bila Tuhan tetap dah jodoh habis, dia lari lah. Kenapa nak ngamuknya? Ngamuk sebab dia sayang. Sayang pada apa? Sayang pada makhluk. Tak siapa tangga ni siapa tangga ni tangga tanah lapang mahabbah. Luahnya kasih sayang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pandai cerita ni macam duduk makam nidah lah. Tapi hakikat dirinya macam mana? Di sini hanya rindu kepada Allah. Rindu yang luah umpama pada mahabbah yang luah umpama tanah lapang. Tanah lapang kenapa? Tidak ada dah. Malaikat hanya kasih kepada Allah. Tanah lapang, tanah kosong. Makna mahabbah yang diumpamakan dengan tanah lapang, tanah kosong. Kenapa? Tak ada. Malaikat hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil mahabbah khasah. Kasih yang ditakhsiskan dengan nur, ini mahabbah aulia. Di bahasa mereka tidak ada, melainkan hanya ada yang dirindui, hanya ada yang dikasihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kasih kepada dunia sampai membelakangkan ilmu agama, bukan untuk diri kita, untuk anak cucu kita pun kita matlamatkan dunia, sehingga ilmu-ilmu asal fardu ain pun kita tak heran. Janji dunia boleh markah tinggi-tinggi. Bangga dengan markah tinggi-tinggi. Dah ada ni. Orang duduk kecoh tu lah tu. Tak ada masalah tu, itu perkara dunia. Janji agama jangan dikesampingkan. Dia duduk naik petah. Dah dia banyak naik petah lah. Orang hok tak naik petah tu bising. Dah tinggi dengan mak ayah dia naik petah. Jadi hok mana bising tu anak dak cerdik. Lepas tu macam mana? Tak ada apa-apa di situ. Tapi janji
Jangan kerana ilmu dunia, ilmu fardu ain agama dikesampingkan. Hak tu kasih pada dunia yang dicela pada syarak. Kita nak lepas tangga tu, tangga hak dicela pada syarak. Mana apa ni? Matlamat kita kejayaan dunia. Kita tanamkan matlamat ni kepada anak cucu kita biar dunia tengok. Hak terdahulu ni, hak abang-abang. Dia periksa boleh banyak anak A. Kamu kena banyak A. Kamu kena banyak A. Stres budak tu. Budak tu dah cerdik mana? Yang mak suruh kamu banyak A, kamu banyak A. Mak tak ada A pun masa sekolahnya. Tak cerdik-cerdik pun maknya hidup sibukkan anak dia. Tak apa dalam masalah tu. Tapi macam mana ilmu agama? Ilmu akidah macam mana? Ilmu bab sembahyang macam mana? Ilmu bab sifat-sifat sifat yang mazmumah, yang mahmudah macam mana? Dikesampingkan. Ini kasih dunia yang dicela pada syarak. Hak ni tak lepas-lepas kita ni. Yang peliknya kitanya, cucu tak ada kena-ngena dengan kita. Kita dah sibuk apa dengan dunia dia? Dahlah anak tu kita halakan mereka dengan keduniaan, ilmu agama tidak ada. Mereka balik, mereka hidup dan kadang ilmu akidah pun tak tahu ke mana hala. Semayang tak tinggal. Tapi ilmu akidah tahu kepala ekor orang panggil. Lepas tu, anak yang kita didik seumpama tu, dididik anak dia pula seumpama tu. Dunia-dunia, kita, tok nenek ni, duk sibuk juga dengan cucu tu. Padahal kalau kita kata kok, nak mati esok sekarang ni. Nak mati esok sekarang. Tapi mati ni sama je bila-bila masa belaka. Tapi maknanya dengan umurnya, dengan tenaganya, dengan penyakit banyak ni kita kata kok tiba-tibalah bila-bila masa je. Jangan salah faham ni, bukan kata orang muda tak mati bila-bila masa. Ramai orang muda tengah bermain lepas masa mati, ramai. Tapi maknanya dengan umur tu, umur hak esrar tu, dia tak mikir lagi dunia cucu dia. Masjid berjemaah 5 waktu. Tapi kenapa duduk matlamat ke dunia lagi? Tu terkadang kasih dunia dicela pada syarak. Kita tangga tu tak lepas. Hak ni dak cerita ni. Hak ni cerita bab maqam. Selesai 7 Aqabah, buat ibadah. Walau sedikit ibadah yang dilakukan, dia jatuh di tempat turun perhentian kurniaan dan pedang rindu yang luas umpama pedang, dan tanah lapang mahabbah umpama tanah lapang, yang mana kasih hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada di bawah mereka melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai maqam aulia. Kemudian maka jatuh di dalam, jatuh hamba dalam kebun Ridwan dan basatina berjinak-jinak hingga kepada hamparan imbisa, yakni kesukaan. Ni ayat bunyi sedap lah ke ni. Kemudian maka jatuh, mana jatuh hamba dalam kebun Ridwan. Kebun Ridwan. Ini maqam Riyadul, dia panggil Riyadul Ridwan, dia panggil. Ini cerita bab maqam belaka ni. Dia panggil maqam Riyadul Ridwan. Maknanya keredaan Allah Subhanahu wa taala yang diumpamakan dengan kebun. Kebun taman keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kebun keredaan Allah Subhanahu wa taala. Makna luahnya keredaan umpama kebun yang luah. Dapat redha Allah Subhanahu wa taala dan basatina berjinak-jinak. Berjinak-jinak ni seronok dengan Allah Subhanahu wa taala. Basatin ni bustan. Dia bustan ni dengan kebun tu lebih kurang je. Dia bustan Raudah lebih kurang je. Di kebun macam kebun syurga tu lah. Raudatum minal jannah, kebun syurga. Bustang pun basating sama dengan makna dia. Macam kebun lah juga. Makna kebun dia panggil maqam unsi, dia panggil. Maqam berjinak-jinak, mana apa? Hati seronok dengan Allah Subhanahu wa taala.
hati seronok berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah, sa'ah demi sa'ah, sampai maqam unsi. Ini maqam-maqam tinggi aulia lah kini. Hingga kepada hamparan imbisat. Imbisat yakni kesukaan. Hingga hamparan imbisat yakni kesukaan. Kesukaan. Seronok dengan Allah Subhanahu wa taala. Seronok dengan Allah Subhanahu wa taala. Di asal makna imbisat ni asal makna kembang hati, gembira hati. Maknanya duduk di hamparan imbisat, makna kesukaan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sampai tangga maqam ni, mana mereka tak boleh nak berhenti daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka setiap saat hanya ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah sesaat. Diumpamakan dengan pegang gelas molek-molek, tiba-tiba lupa, seolah-olahnya sekejap aja jari kita tidak genggam gelas tu, jatuh pada ni, punah dianya, murtad dah dianya. Ni mana pun murtad. Qadaitu biriddati, dia kata, aku mukun dia, aku riddah, murtad. Sebab apa? Lupa kepada Allah sesaat. Murtad apa tu? Murtad maqam, bukan cerita murtad syariat, murtad agama. Dia pun bertaubat kepada Allah, naik maqam kembali. Bertaubat daripada apa? Daripada dosa besar kerana lupa kepada Allah sesaat. Itu dosa hakikat, bukan dosa syariat. Jangan duduk toko bimbo. Astaghfirullah. Kenapa makcik? Lupa kepada Allah Ta'ala saat ni. Dah lupa seumur dia ngupak tak habis-habis. Ni pun semua hak jenis apa? Dapat ilmu salah pula ni. Ilmu betul. Dijumpa guru salah. Dia lupa kepada Allah sesaat, murtad maqam, bukan murtad agama. Orang mengajar salahnya, tengok lembu tak ingat Allah menggerakkan lembu, murtad, kafir. Islam pagi, kafir petang, Islam petang, kafir pagi. Apa dia gitu? Akhirnya orang belajar kok, orang tu kafir, orang ni kafir, orang tu syirik, habis cerita. Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir balik pada diri sendiri. Ingat baik, bila kafir tu kena pada diri sendiri, maka terbatal semua pahala amal ibadah dan wajib diparakkan, diasingkan daripada isteri dia kalau sudah berkeluarga. Ada ni orang murtad ni bukan murtad gitu je. Dia wajib diparakkan, dipisahkan dengan isteri dia, diberi tempoh iddah. Kalau tidak bertaubat, tercerai dengan sendiri. Bertaubat kemudian lepas habis iddah, kena nikah balik, nikah lain, kena mas kahwin lain pula. Tapi dia sedar tak dia kafir? Dia tak sedar dia kafir. Orang lain kafir, dia mengkafirkan orang tu, dia tak kafir, dia yang kafir. Dia tak sedar dia kafir, sampai ke habis iddah dia tidak bertaubat, dia berzina sampai ke mati. Sebab apa? Laki bini sudah tercerai. Pada ni. Kenapa? Salah guru. Hak nak kita hakik kau sebut murtad apa semua, murtad makah letak pada murtad agama. Habis lupa kepada Allah, kafir, syirik, kafir. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi kata, apa mana-mana lelaki yang berkata bagi saudara ya kafir, kafirmu ni, Nabi kata faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi kata maka jatuhlah kafir itu kepada maka jatuhlah dengan kafir itu oleh salah seorang daripada dua tadi. Orang yang dikafirkan tu kafir sungguh, ialah kafirlah dia. Orang yang dikafir tu tak kafir, kafir balik pada yang berkata. Ada ni, man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir sungguh maka telah kafir, murtad, ya azabillah.
habis pahala amal ibadah, wajib diparok, diceraikan dengan pasangan suami isteri dia tu. Bukan benda kecil ni. Tak sedar dia sudah terputus laki suami isteri, dia bersama berzina sampai ke mati. Boleh anak zina, bukan anak yang sebenar. Ini salah pengajian kita hakikat. Lupa pada Allah sesaat, murtad maqam, bukan murtad agama. Dia pegang gelas saat je dia terlucu, jatuh gelas, punah dah dianya. Bertaubat dengan Allah, naik maqam kembali. Sebab apa? Sebab di hati tidak ada, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Duduk maqam mana ni? Maqam aulia. Duduk maqam syauq, maqam mahabbah, maqam unsi. Ini semua maqam aulia belaka ni. Ini cerita ni. Hak terlupa di sini lah. Jadi dosa yang amat besar, lupa kepada Allah, dosa yang amat besar, dosa hakikat, bukan dosa syariat. Hak kitanya bukan lupa akan Allah, lupa akan hukum hakam Allah, sebab tu kita mengumpat. Lupa akan hukum hakam Allah, sebab tu kita riak, ujub, takabur, hasad. Hak ni lupa yang dicela pada syarak ni, hak ni hak dosa. Hak sampai makom ni lupa akan af'alullah tu pun kira murtad dah, murtad maqam. Sebab mereka nafas demi nafas, saah demi saah hanya ada Allah. Sebab mereka hanya rindu kepada Allah, hanya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada martabat mendampingkan diri. Sampai martabat mendampingkan diri. Dia panggil martabat takrib ila Allah. Menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Martabat taqarrub ila Allah. Mana hati sentiasa berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala, mendamping dan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat munajat, tempat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai makom ni sembahyang tak boleh nak berhenti. Sebab apa? Dalam sembahyang mereka seolah-olahnya munajat, berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tak peliklah cerita-cerita aulia sembahyang sampai ratus-ratus rakaat. Kita duk fikir, matilah. Cuba kira satu malam ada berapa jam ni sembahyang. Manusia mana boleh sembahyang seumpama tu? Cerita tu cerita pelik. Mereka duduk macam mana? Mereka duduk kadang asyik tak sedar dah. Kau kan Mereka duduk kadang asyik tak sedar dah masanya. Macam baru bini kan, asyik tak sedar dah masanya, cerah dah. Gitu lah. Mana asyik berbisik-bisik dengan Allah, tak sedar merekanya. Kita duduk nilai dengan kita. Orang dia panggil sembahyang dengan jasa nasi, gitulah maksudnya, gitulah. Kita sembahyang jasa nasi, gerak diam kita kena jasa nasi. Memanglah kita tak mampu buat nasi tu, kodoh tu je lah, sampai masa lapar pula. Honidak ni di sembahyang tidak ada melainkan Allah aja, bukan ngejasa nasinya. Maka ni tak ada lah, tak ada letih, tak ada apa. Sebab apa? Asyik. Berhenti semayang tu seolahnya berhenti berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah semayang, beri salam, tapi basirah mereka seumpama dalam sembahyang. Mereka bawa sembahyang sampai ke keluar sembahyang. Walaupun zahirnya bersama dengan manusia, tapi hatinya seperti dalam sembahyang hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqam ba'inun ka'inun dia panggil. Zahir bersama dengan manusia, tapi hati seumpama dalam sembahyang hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita bab maqam. Hak dalam kitab Minhajul Abidin. Selepas selesai 7 Aqabah. Kita cerita juga bab maqam ni untuk kita insaf diri. Kodoh-kodoh kita boleh belajar wa amal, lebih aku tilik orang sampai maqam aulia. Mereka macam mana? Sedikit amal cukup dah merekanya. Ada ni. Kita kan
Bila boleh belajar ulama masjid sebanyak ni, dia mai godaan baiknya kamu, baik tak baik no, atas no, sampai maqam aulia. Kalau Tuhan kurnia, itu alhamdulillah atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya Tuhan jazbahkan, Tuhan tarik sekejap sebelum kita mati. Itu sekurang-kurangnya. Lepas tu terkadang orang-orang soleh ni dekat-dekat nak mati, tak ada dah dia dengan kita. Walaupun dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi, tapi tak ada dah dia dengan kita seolah-olahnya. Sebab apa? Tuhan tarik dia kepada maqam ni. Walaupun sekejap sebelum nak mati, sebab dia orang soleh. Itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu atas pilihan Allah. Yang kita nak istighjar, nak gopoh, kita nak duduk sini, ini Tuhan yang letak. Kalau orang bicara bab maqam, kita kena fanakan diri kita. Salah wawah. Bukan kita yang fanakan diri kita, Allah yang fanakan. Ni kadang duk ceramah bab hakikat kan, kita kena fanakan, kita kena hilangkan di hati selain Allah. Salah wawah. Tak ada kita di situ. Allah yang fanakan, Allah yang hilangkan. Serah kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita insaf diri. Ada di kita ni, alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan kita reda dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih di sini orang lebih. Ni sini orang lebih. Duk tangga ning barulah layak nak ujuk, nak takabur. Tapi duk tangga ning licin, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Kita nak cerita siapa yang layak ujuk takabur, orang duk tangga ning. Tapi ada ujuk takabur, licin di hati, tidak ada melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita kena tahu juga orang hak lebih-lebih untuk kita mensyukuri dengan apa yang kita ada. Kita tidak sombong dengan apa yang kita ada. Dan tercapai persalinannya pakaian kehormatan dan kebesaran daripada Allah. Dan karamah, karamah kemuliaan yang sebenar-benar. Capailah, dapatlah karamah kemuliaan yang sebenar-benar kemuliaan. Apa karamah yang sebenar-benarnya? Al-istiqamah. Ada kekal, kekal hati bersama Allah. Itulah karamah yang sebenar-benar. Adapun karamah dengan makna kharqul adah, cari adah, tidak diiktibar di sisi mereka. Itu hanya ujian daripada Allah. Allah perlakukan pada awliya perkara yang mencari adah. Itu hanya ujian daripada Allah. Bukan hak tu yang mereka nak. Mereka nak karamah adalah al-istiqamah. Istiqamah dengan makna tetap hati sa'ah bisa'ah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istiqamah mana? Istiqamah pada belajar, istiqamah pada wa'amal, istiqamah pada belajar, istiqamah mana? Itu hak kita. Hak merekanya karamah istiqamah dengan makna kekal hati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karamah yang hakiki. Adapun karamah berlaku perkara yang mencari adah, itu ada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dalam Syarjut Talibin ni, karamah ay haqiqiyah wa hiya husul istiqamah wal wusul ila kamalih. Maknanya hasil istiqamah dan sampai kepada kesempurnaan hasil istiqamah tu. Mana? Sah iman serta mengikut akan Nabi SAW zahir dan batin. Ini karamah yang hakiki, karamah yang sebenar-benar. Oh, ni panjang lagi ni cerita ni. Maka iaitu bersedak-sedak di dalam nikmat, dalam kelakuannya, berbalik-balik dalam kesukaan baginya, di dalam beberapa hari tinggal dan selama-lama umur dengan tubuhnya dan dunia, dan hatinya di dalam uqbah, yang di akhirah. Tubuh jatah dunia, hati di hari akhirah. Dan menanti barid, mana menanti pesuruh malaikat yang cabut nyawa, hari maka satu hari, dan saat maka satu saat, hingga jemuk ia dengan segala makhluk sekelilingnya. Ditunggu nak mati je, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sentiasa tunggu kematian. Kita takut nak menghadapi kematian. Mati dah kawan kita. Lepas tu
Kita nak mati juga sebab boleh jumpa dengan Tuhan. Allah mati dah, takutnya kita pula mati. Kita takut mati. Kita bukan tunggu kematian mari cari kita. Mana kalau kita lari, kita lari. Ni tak ni. Tunggu kematian. Sebab apa? Hati dia ada di akhirat, tak ada di dunia. Ni siapa tangga ni? Pada ni. Tunggu datangnya barik pesuruh Allah, malakul maut, malaikat Israel. Sebab apa? Bila mati dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni duduk makam ni. Kita ni kok faham-faham lah. Kan ada orang nak mati sini? Bukan nak mati. Mati mari cari. Mati mari cari kita. Nak mati macam mana kita ni? Persiapan lepas mati banyak mana kita? Persiapan kita untuk kehidupan dunia. Buat comel. Nak tinggal. Yang kita boleh dapat tu lama mana kita belajar, lama mana kita kerja, comel dah, nak tinggal. Hak ni hak panggil siapa masa malaikat Israel nak cabut nyawa, dia ni dikira macam budak-budak. Budak-budak tak pergi tu orang tu ditarik kan. Berdesar dia apa dia? Berdesar apa dah? Budak tak pergi. Kita kata paksa dia pergi. Buat apa? Tarik dah. Tarik. Jadi seolah-olahnya mari Israel berdesar. Israel tarik ni. Tak mau tinggal dunia. Dan keadaan seumpama tu, macam mana kita nak ingat akan Allah Subhanahu wa taala? Kita tak mau pergi. Tapi malaikat Israel paksa kita pergi. Kita sayang nak tinggal dunia hak kita nak cari daripada budak lagi ni. Atas kepala otak kita ni diasuh dengan dunia daripada budak lagi. Mak ayah asuh dah. Tengok tu orang mau besar tu, orang belajar tinggi tu, orang gaji besar tu. Tengok tu, dia asuh dah daripada budak. Kalau belajar malas tu lah, tengok macam orang tu susah tu. Kerana belajar malas tu. Daripada budak asuh seumpama tu. Dunia. Lepas tu sampai masa malaikat Israel nak tarik kepada alam akhirah, yang persiapan kita macam mana? Jadi malaikat Israel tarik desar tadi macam orang tua tarik anak tu lah. Jadi masa tu macam mana kita nak ingat akan Allah Subhanahu wa taala? Pada ni. Sebab apa? Pada masa itulah perkiraan bahagia ahli syurga ataupun celaka ahli neraka. Hati ketulah. Tapi dalam kehidupan kita yang menentukan macam mana kita nak menghadapi ketika khatimah kesudahan. Ketika ditarik kepada alam barzah, alam akhirah yang kita tak ada persiapan, persediaan. Kita masih lagi panjang angan-angan. Orang lain barunya mati, kita tak lagi. Jadi kita ni panjang angan-angan, tidak ada sifat kepujian, ingat akan mati. Waktu kita bicara bab syariah. Ni bicara bab sampai maqam aulia, maqam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.